له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa kaki tangan Surau As-Salikin Taman Forest High, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaj Syafi'i, jilid yang pertama, muka surat 174. Okey. Jadi haid, dia datang perbincangan tuan-tuan berkenaan dengan haid. Sebab apa haid ini dibincangkan di dalam bab mandi? Kerana hal keadaan haid itu sebahagian ataupun kita kata kerana berhenti haid itu adalah sebahagian daripada hal keadaan kita kata berkenaan dengan mandi wajib. Jadi sebab itu dibincangkan di dalam bab mandi haid. Cuma kalau dalam kitab berkenaan dengan kitab Al-Mu'tamad Muhammad Zuhaili, haid itu dibincangkan berasingan, bukan di dalam bab mandi, tetapi secara berasingan. Kalau kita melihat kepada kitab Bahrul Madi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi tuan-tuan, oleh Syekh Idris Marbawi, pada jilid yang pertama, pada muka surat 178, maafkan saya, 178, ada dibawakan perbincangan berkenaan dengan haid dan juga istihadah at-tahriyah. Jadi kenapa perbincangan ni penting kepada kita? Di dalam kitab Idahul Bab dinyatakan berkenaan dengan wajib bagi suami tadi itu mengetahui berkenaan dengan perihal haid isteri dah. Itu wajib. Jadi hal keadaan haid ni wajib tahu ke? Wajib tahu. Tapi ramai ke lelaki tahu? Ramai yang tak tahu. Yang dia tahu bila habis. Tuan-tuan, haid tu bila habis tu nak kata lagu mana, itu hakikat dia. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya ada hukum hakam ketika mana haid tadi tu. Hukum hakam dia nak tak nak tuan-tuan, kita kena faham hukum hakam tersebut. Kalau tak faham jadi masalah. Jadi haid ini perbincangan dia bincang pada dua perbincangan yang berkaitan, iaitu haid dan juga istihadah. Biasanya kita sebut haid adalah berkenaan dengan darah kotor, itu nama haid. Walau bagaimanapun istihadah kita sebutkan sebagai darah penyakit. Haid tadi itu, haid darah kotor, istihadah darah penyakit. Jadi dua perkara ni berbeza, tetapi kadang dia berlaku pada waktu yang sama. Haid tadi itu memang waktu haid, tapi dia pun tak tahu haid ke istihadah ke. Perlu melihat kepada darah tadi itu, hal keadaan dia lagu mana. Itu sambung. Arti haid, pengertian haid. Arti haid pada bahasa ialah mengalir, manakala arti haid pada syarak pula ialah darah semula jadi yang normal keluar daripada pangkal rahim perempuan yang telah baligh dalam keadaan sihat pada waktu yang tertentu. Jadi dah siap. Jadi dekat situ ada beberapa perkara. Yang pertama, darah semula jadi yang normal. Yang kedua, keluar daripada pangkal rahim perempuan. Yang ketiga, perempuan tadi itu telah baligh
Yang keempat, dalam keadaan sihat pada waktu yang tertentu. Yang kelima, pada waktu yang tertentu. Kalau merujuk kepada kitab Bahrul Mazi, dia kata apa? Pada menyatakan perempuan keluar darah berkekalan, ketahuilah kiranya, ya saudaraku, bahwasanya haid itu ialah mengalir keluar darah perempuan di dalam waktu-waktunya yang maklum, waktu yang tertentu. Atas dah. Jadi sebab itulah orang perempuan dia boleh tahu, dia boleh agak anggaran berkenaan dengan period dia bulan depan berapa hari bulan. Sebab ni penting. Kadang ada orang lelaki ni dia ambil cuti umrah, dia ikut dia cuti bila, kadang ambil ikut cuti sekolah dan sebagainya. Tapi kalau orang yang faham hukum, dia takkan ambil cuti sekolah ketika mana isteri dah haid. Macam mana isteri nak buat ibadat? Hal keadaan tersebut, sebab ibadat tadi tu perlu dalam keadaan suci. Jadi kalau dia kata kira-kira 2 hari haid baru kita naik flight, jadi ada baki lebih kurang 5 hari dah. 3 hari kat Madinah, dia boleh kira 3 hari kat Madinah. Lepas tu nanti dekat miqat dekat Bir Ali dalam keadaan haid, jadi masalah pula. Jadi dia boleh perhitungkan lah. Jadi katalah bulan ni dia biasa 5 hari bulan baru start, jadi bulan depan pun kebiasaan dia takkan lari jauh, lari ke depan 1 hari ataupun lari lewat 1 hari, awal 1 hari ataupun lewat 1 hari, lebih-lebih begitu lah. Kalau kiraannya normal. Ada kiraannya yang tak normal, yang kita pernah jumpa tuan-tuan tanya ada period datang normal ke tak? Dia kata tak normal. Bulan ni datang 4 bulan akan datang, baru datang sekali. Nak tunggu pula 4 bulan. Bolehkah pada hukum? Boleh. Tidak ada masalah. Hal keadaan tersebut nak jumpa lagi tuan-tuan, bukan main jauh. Kita kata habis tu sekali keluar lagu mana? Dia kata lebih kurang 7 hari sama normal. Cuma dia nak penentuan waktu yang spesifik, yang muayyin, yang tertentu tu payah sikit atas dia. Jadi dia kena tunggu lama sikit lah bagi orang perempuan lagu tu. Tapi kebiasaannya bagi kita, orang Melayu kita, kebiasaannya adalah kita kata hal keadaan dia normal. Bulan ni 5, bulan depan jatuh 5 lagi, lebih kurang 6, 4 lagu tu je. Lebih-lebih pun 2 hari lewat ataupun 2 hari awal. Tengok sebab period orang perempuan ada berbeza-beza. 30 hari ada, 28 hari ada, 29 hari ada, 27 hari ada. Tu atas dia lah, kita nak jumpa balik. Jadi sebab itulah disebutkan dalam kitab, keluar darah perempuan di dalam waktu-waktunya yang maklum. Kemudian dia kata apa? Melepaskan dia keluar itu oleh bekas anak. Kalau kita baca tuan-tuan pening kepala. Apa dan kitab Bahrul Mazi kata melepaskan dia keluar itu oleh bekas anak, rupanya daripada rahim. Itu disebut tu, keluar daripada pangkal rahim. Rupanya daripada bekas anak tu tuan-tuan, pangkal rahim. Baca kitab lama tuan-tuan pening kepala. Tapi tuan-tuan yang disebut tu betul lah. Dia kata jadi dia nak bawa kita apa? Kalau tak ada anak, hang akan period. Faham tak tuan-tuan? Bila hang mengandung, hang tak period lah. Lagu tu kena faham. Sebab itulah pengarang kitab Tuan Zahid Marbawi ni dah habaq dah. Cara habaq, cara orang kampung habaq. Tapi tuan-tuan, cara habaq tadi tu rupa-rupanya di sudut perubatan pun lagu tu. Mana kata kalau hang memang mengandung, mana mungkin hang period. Jadi sebab itulah kita ada salah satu quru, 3 kali suci. Munasabah atas 3 kali suci tadi tu tidak mengandung. Mana kata dia jumpa period suci, jumpa period suci, jumpa tak, mana mungkin dia mengandung. Takkan tiba-tiba bulan keempat dia kata dia mengandung. Nak tahu pula berapa bulan. Ada kalau kecil lagu tu? Ada. Saya jangan kata tak ada. Dia kata kat abang, saya bulan ke-5 ni bang, saya mengandung. Mengandung macam mana pula? Dia sontoh kau tu 5 bulan lepas tu. Mana nak tahu bang benda nak jadi. Habis anak tu kandungan tu berapa minggu ni? Kandungan tu baru 3 minggu bang. Tak munasabah tuan-tuan. Itu kira anak orang lain tu. Tak munasabah lah atas dia. Tapi ada juga perbincangan hukum. Dia kata boleh, sebab suami pernah setubuh dengan dia, jadi boleh jadi. Itu pada pandangan hukum. Hal keadaan sebut kita tidak menafikan hukum, cuma nak tahu keadaan tadi tu. Dan tak sontoh kau dah 3 kali suci tiba-tiba kau mengandung. Macam mana yang mengandung pula? Konfirmkan dengan perubatan. Lagu mana pula sekarang kita ada keadaan perubatan. Jadi tidak ada masalah hal tersebut.
Kemudian daripada balignya dia abang kan. Kemudian daripada balignya mana kata cukup umurnya kan. Jadi lagu tu. Itu yang kita katakan keluar darah bagi perempuan tadi. Cuma kita kata kalau sebut period tu tak berapa bagus sangatlah. Kalau kita kata kita bahasa belakik sikit, kita kata dia cuti munasabah dah. Dia cuti ni kan. Takkanlah tiba-tiba orang tu tanya lah, orang rumah tak semayang lah. Period. Tak munasabah tuan-tuan. Jadi bahasa tu kena jaga kan. Apa nama, ada yang guna kata cuti, senang cuti kan. Sebab ada dalam radio, ada satu radio tuan-tuan, dengar dengan orang rumah, dia kata kenapa kita ni period is period. Kalau tuan-tuan dengar, ada dengar dalam radio ke tuan-tuan tak dengar radio? Jeremy seorang dengar radio tuan-tuan. Sebab dia tak tengok TV, dia dengan saya sama tengok radio tuan-tuan kan. Period is period. Jadi orang rumah kata tak boleh lu ni. Saya kata pasal apa tak boleh, cuba abang. Dia kata satu yang mengaibkan bagi orang perempuan berkenaan dengan perkara tersebut, walaupun benda tu betul. Betul tak semestinya kita cakap betul. Faham tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita cakap tu kalau betul, bahaya untuk kita cakap betul. Kadang jadi fitnah, kadang jadi aib. Jadi nak mengelakkan benda tu, kita gunakan bahasa yang lain. Ada kata ABC, uzur boleh. Ada yang sebut ABC, bukan air batu campur. Allah bagi cuti. ABC tu Allah bagi cuti. Saya baru tahu. Budak-budak sekolah ni lah. Tuan-tuan tanya, apa dia? ABC. Yang cikgu pun kata boleh kat dan satu. Cikgu tak tahu apa tuan-tuan, boleh kat dan satu. Rupanya Allah bagi cuti. Betul? Nak kata lagu mana? Allah bukan bagi cuti daripada solat je, pada puasa pun Allah bagi cuti. Kan hal keadaan tersebut, ini kita kata period ni kan. Kuliah kita laki tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kita bukan faham mana pun nak cerita habis tuan-tuan. Ada orang perempuan munasabah. Saya cerita menyanyi tuan-tuan di Kolej Jururawat, ada dekat sini tuan-tuan. Saya cerita bab period ni, period darah istihadah, kemudian nifas dan wiladah. Rata-rata tuan-tuan, hampirlah 90% dia tak faham. Dia kata, "Loh ustaz, yang kita orang duk fikir, yang kita orang yang jururawat ni, memang kita uruskan berkenaan dengan ibu bersalin, tapi kita orang tak pernah tahu pun berkenaan dengan berapa tempoh waktunya yang munasabah, berapa yang kita kata berkenaan dengan kita pantang. Kenapa pantang kita ni sampai 100 hari, sedangkan hukum rupanya bukan 100 hari dah, ada tempoh minima, ada tempoh maksima. Kenapa jadi lagu tu ustaz? Kita kata hal keadaan tersebut nak kena tahu. Ini hukum yang datang kepada kita, perbincangan kepada kita. Ada yang tak tahu berkenaan dengan haid tadi pun tak tahu. Allah, dia kata ustaz, rupanya saya baru tahu. Rupanya bila berhenti kena buat lagu ni, barulah boleh mandi wajib. Mana mungkinlah kami tahu ustaz. Kami duk tengok, buka je tu, tengok tak ada apa, kosong putih. Dia kata tak boleh mandi. Rupanya kena calit apa semua ustaz. Tak tahu ustaz, tak tahu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tahu sengaja buat tak tahu, maka kita semayang lagu mana? Kita mandi wajib tak sah, semayang tak sah. Sedangkan kita dalam keadaan uzur tadi tu, janabah lagi tu, hal keadaan dia, berhadas lagi tu, hal keadaan, maka saya berhadas lagi tu, hal keadaan dia. Jadi bagaimana pula kita? Tuan-tuan jangan main-main buat tersebut contoh. Kita kata hal keadaan sambung. Dalil wajib mandi kerana haid. Dalil yang menunjukkan mandi wajib mandi bagi perempuan yang haid ialah berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dia kata lagi, dalil Al-Quran ialah firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 22. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid, katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersama dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersama sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi tuan-tuan, daripada ayat ni senang kita faham dah apa berkenaan dengan haid tadi itu, maka hal keadaan tersebut adalah jijik selesai. Disebutkan pula
fa'tazilun nisa, dia kata jauh sikitlah, menjauhkan diri tadi tu. Jauhkan diri bukan jauh sejauh-jauhnya. Ada orang tuan mengasingkan isteri dah duduk tadi, dah duduk tempat lain, bukan bermaksud begitu. Fa'tazilu tadi tu merujuk kepada hal keadaan suami isteri tadi tu, fil mahid, ketika mana haid tadi tu, begitu hal keadaan. Ini hukum memang gitu. Sebab itulah kalau dalam khusus perkahwinan dia ada satu bab bincang berkenaan dengan hal keadaan suami isteri tadi tu, ada disebutkan berkenaan dengan ketika mana uzur, isteri tadi tu uzur. Jadi bila uzur tu ada hukum hakam ketika mana isteri tadi tu uzur. Begitu. Dia bukan boleh kita kata ikut ni, tak boleh. Dia kena ikut tata cara yang telah ditetapkan oleh hukum syarak hal keadaan tersebut. Kan? Kemudian dia kata pula, manakala dalil hadis pula qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah fada'i salah wa idza adbarat fa'sili ankid dam wa salli. And daripada dia bermaksud sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, apabila datang haid maka tinggalkanlah solat, dan apabila ia berhenti maka mandilah, dan untuk bersihkan dirimu daripada darah dan dirikanlah solat. Jadi dah habaq kepada kita tentang berkenaan dengan larangan perkara tersebutlah. Jadi larangan dia kita sedia maklum, bagi orang perempuan yang kedatangan haid atas dia ada beberapa larangan yang kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dah ada bincangkan. Dia kata apa? Dia kata wanita haid diharamkan melakukan perkara-perkara yang haram dilakukan pada wanita berjunub, dan diharamkan juga melakukan perkara-perkara tambahan yang lain. Berikut adalah perkara yang secara terperincinya kita sebutkan berkenaan dengan solat tak boleh, puasa tak boleh, baca Quran tak boleh, dan berada di dalam masjid tak boleh, bersama tuan-tuan tak boleh, berseronok di antara laki bini tak boleh. Hal keadaan tersebut di antara pusat dan lutut tanpa lapik tak boleh, hal keadaan tersebut. Jadi rupa-rupanya ada hukum hakam yang berkait dengan perkara tersebut yang kita sedia maklum dan kita tahu. Tapi budak-budak yang baru kahwin ni dia bukan tahu. Tuan-tuan, ada hak telefon kita, dia kata, ustaz, orang rumah saya datang ni ustaz, lagu mana? Kita kata sabar perhabiskan dulu. Kita kata tempoh haid dia tadi tu, ustaz khabar senangnya dan nunggu ni ustaz 30 tahun ustaz. Kita kata tak boleh, hukum hakam kena jaga. Hukum hakam kena jaga. Jadi hukum hakam tadi tu adalah bersifat dengan sifat hal keadaan qat'i atas dia. Jadi memang tak boleh nak buat apa, sebab berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi yang tidak membenarkannya, jadi tak usah duduk dekat. Kalau kata Allah bagi rehat, Nabi bagi rehat, tak payah nak kelang kabut, nak sama-sama lah apalah, kecuali berkenaan dengan hal keadaan dia nak berpuasa. Kita kata tak payah puasa, dia kata tak apa, dia cuma nak menahan diri. Menahan diri tidak ada masalah, sebab dia bukan berniat puasa dan dia tidak berpuasa. Tetapi kalau dia sama berpuasa, tak boleh. Kadang orang perempuan dia puasa juga, kena abang dia, hang kena tahu, hang boleh menahan diri tapi bukan bermaksud puasa. Kadang dia sebab hang puasa pun tak boleh, tak dibenarkan hal keadaan tersebut. Jadi kalau hang nak minum ke apa terpulang, dia kata tak apa, boleh tahan terpulang, tidak ada masalah. Cuma tidak dinamakan sebagai orang yang shaim, iaitu berpuasa. Kemudian dia kata apa lagi? Umur baligh. Maksud baligh ialah apabila seorang lelaki atau perempuan yang sampai had umur layak ditujukan kepadanya perintah melaksanakan syariat seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Jadi dah habaq tuan-tuan berkenaan yang dinamakan sebagai umur baligh. Umur baligh ni adalah berkait dengan yang dinamakan sebagai mukallaf. Mukallaf ni dua, aqilan, balighan. Aqilan selesai. Kita kata orang berakal ni senang, ada akal, boleh fikir, kita tahu dia boleh fikir, selagi itulah dia dinamakan sebagai mukallaf. Apabila terjumlah atas dia perkara yang kedua, iaitu merujuk kepada balighan, itu baligh.
Kan bagi lelaki tuan-tuan kita kata munasabah lah, umur 10, 11, 12 tu normal. Dulu tuan-tuan umur 13, 14 belum balik lagi. Kadang-kadang duduk kat sekolah, ustazah panggil ni suruh nasyid di Ketan Dua. Ada kawan-kawan kita. Sebab apa? Suara tak pecah. Indikator dia nak tahu tuan-tuan suara tak pecah. Itulah. Jadi kita kata begitulah, muka pun budak lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita kata ada juga yang umur tuan-tuan baru jajah 4, jajah 5, yang dah balik dah atas dia. Kita pun kata dah mimpi dah kah? Ustaz, dan tak ada mimpi-mimpi dan Ustaz berlagak tuan-tuan. Dan sekarang ni zaman moden Ustaz, macam-macam ada Ustaz tak sompek nak mimpi, berlagak tuan-tuan. Baru jajah 4, jajah 5, kita kata hang kena juga sebiji kan. Tapi betul tuan-tuan, budak jajah 4, jajah 5, jajah 6 tuan-tuan, handphone ni maaf saya sebut lah, dia lagi advance daripada kita bila searching tadi tu. Kita search tuan-tuan, kita cerita hak kita tu ya. Dia search tuan-tuan, dia boleh lompat pini sampai terbuka sampai lagu tu. Kita pula tak kunci dia tuan-tuan, jadi masalah pula. YouTube boleh tengok sampai habis luar dalam, jadi masalah pula. Anak-anak lelaki umur ketiga tu, umur 11, 12, 13, dia baru nak kenal dunia. Habis dia tengok tuan-tuan, dia buat benda bukan-bukan. Jadi dia tadi tu bukanlah kita katakan secara fitrah ataupun lahiriahnya, ataupun kita katakan secara normalnya sebagaimana kita dulu mimpi dah. Yang dia tu kerana dia buat sendiri, faham tak tuan-tuan? Kita kata lagu tu lapang dah, sama ada bersifat dengan sifat unani ataupun apa. Budak-budak lah jajah 6, jajah 5 ada yang kita jumpa budak jajah 5 dia kata ustaz buat sendiri ustaz. Astagfirullahaladzim. Kita kata mana kau belajar? Dia kata ustaz macam-macam handphone ada ustaz. Kalau ustaz nak dan boleh bagi link. Link pula tuan-tuan, budak jajah 5 nak kata lagu mana? Tuan-tuan share link. Kita pun kata dia anak kita ni. Tapi tuan-tuan, itulah masalah mak bapak hari ni. Bagi handphone ke anak tak pernah pantau. Bagi handphone ke anak tak pernah pantau. Yang pertama kena tahu password. Yang kedua, apa yang abah nak tengok terpulang pada abah. Duit abah yang bayar internet hang. Tak kira lah tingkatan 3 ke, tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke, ada hak kita. Sama juga dengan bini. Bini pun sama juga dengan suami. Dia nak cek, biar pergi dia cek. Tak tahu lah kadang pasal handphone ni tuan-tuan. Saya tak tahu pasal handphone ni. Kes dengan saya tuan-tuan, bercerai pasal handphone ni terlampau banyak. Datang jumpa saya, kata pasal apa? Nak bercerai. Sebab apa? Semalam cek handphone suami. Suami ada affair dengan perempuan lain. Suami pula, ustaz semalam saya sempat rampas handphone isteri. Kita kata pula, habis tu lagu mana? Saya sempat cek ustaz, dia ada affair dengan lelaki lain. Pasal handphone dia saya. Tuan-tuan, dan ingat ada ni. Jadi suami isteri sepatutnya tak boleh lah kita katakan hal keadaan sembunyi-sembunyi ke apa ke, cuma kita nasihat lah. Dan punya ni okey, kalau nak tengok-tengok, tapi berpada-pada. Nak tanya-tanya, tak payah nak taumah, tak payah nak finah. Kadang terpaksa tanya-tanya lah. Kadang ada je grup ustaz pun sama tuan-tuan. Ustaz bukan semuanya guru ustaz dalam ni, tak ada. Grup yang baik tu tuan-tuan adalah kat 20 grup. Yang ustaz, geng ustaz kan, geng asatizah Negeri Sembilan, grup ni, grup tu, muallim itu, adalah sikit, ada 20 grup. Tapi adalah 2-3 hak merapu tak ketahuan. Kau faham tak? Hak merapu tu normal. Hak merapu tu ustaz pun kenal juga. Kita left group, kita left, dia add pelik. Ada kata ustaz tidak dibenarkan left. Kalau ustaz left, ustaz siap. Tuan-tuan, left lagi, add lagi, left lagi, add lagi. Kita kata gila ke apa-apa. Aku tukar nombor, ustaz tukar lah macam mana pun nombor, kita akan add. Biar-biar lah. Caranya kita blok untuk gambar-gambar dia apa semua, kita blok tu lah. Itu kita kata grup kawan-kawan ada hantar gambar merabu. Betul? Itu kita. Yang memang kita kata orang tua punya cara fikir. Tak ada lah 24 jam fikir tu, ni budak-budak. Pergi lagu mana. Kita pun tak cek, tak pantau. Anak perempuan, anak lelaki hari ni tuan-tuan bahaya. Semalam ada satu kawan saya, dia share, dia seorang motivator sekolah tuan-tuan, sekolah-sekolah. Dia share, dia kata anda boleh melihat gambar anak-anak perempuan anda di sini. Rupanya dia ada satu page untuk anak perempuan yang duk gambar gedik-gedik dia tuan-tuan. Dikumpul gambar tu, dia letak gambar yang pakai baju sekolah.
Kita kata hampir lagu tu sekali. Dia kata hari ni terlampau teruk, grupnya dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi indikator berkenaan dengan kematangan tadi tu bukan berdasarkan baligh saja, nak kena tahu sekitar. Tapi hukum adalah melibatkan soal baligh. Kalau dia dah umur 10 tahun, memang dah baligh, wajib sembahyang, kena pastikan dia sembahyang. Umur 12 tahun kita tengok lagu mana. Sama juga anak perempuan umur 9 tahun, 8 tahun, kita serah kepada ibu dia. Pandailah ibu dia uruskan dia. Itu saya abang tuan-tuan, kadang-kadang kita hak jagaan anak. Bagi anak perempuan yang darjah 4, darjah 3, kadang-kadang hakim akan tanya, dah period ke belum? Dah haid ke belum? Nanti anak tu abang dia kata belum. Kalau dia kata dah, siapa nguruskan? Kata ibu. Okey, kalau lagu tu serah pada ibu lah. Sebab ibu yang nguruskan. Tapi nak kena tahu kebajikan anak diutamakan. Hal keadaan tersebut, kalau nak serah pada bapa boleh, tapi dengan syarat mesti ada orang ketiga, hal lain yang menguruskan. Kadang-kadang budak jajah 5 je, jangan bukan tahu apa pun. Baju sekolah dia kita basuh, mak basuh tadi tu, nenek basuh. Kalau memang bapak dia duduk dengan mak dia, nenek tadi tu, nenek dia boleh tengok, tidak ada masalah. Hal keadaan tersebut lah. Hari ni kita cerita berkenaan dengan budak sekolah. Wallahu a'lam. Tanda baligh, yang pertama tuan-tuan, hal keadaan bermimpi hingga keluar mani sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Cuma dibincangkan ayat mani tu ayat apa? Ayat yang lazat, hal keadaan dia. Tetapi mulai bau yang agak seakan-akan macam tepung yang memberikan kesan hukum atas dia. Sekiranya keluar, maka wajib mandi wajib atas dia. Yang kedua tuan-tuan, sekiranya dia tidak pernah keluar, itu kali pertama, itu merupakan tanda dia merupakan orang yang sudah baligh atas dia. Dia tanda kepada orang yang sudah baligh. Jadi ada hukum yang tertaklif ke atas mukallaf yang wajib dilakukan oleh dia. Begitu. Bagi lelaki atau perempuan. Yang kedua, kedatangan darah haid bagi perempuan, waktu yang memungkinkan seseorang itu baligh dengan sebab mimpi ada kedatangan haid ialah genap umur 9 tahun Qamariyah Hijriah. Lewat atau tidak kedatangan haid pada had umur tersebut bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan keadaan hidup seseorang, hal keadaan tersebut. Jadi nak kena tengok, ada yang menceritakan kenapa pula hal keadaan melihat kepada tu, kena tengok sekiranya keadaan dia sejuk, keadaan dia sejuk ataupun panas yang melampau. Sama juga dengan haid tadi tu. Kadang kawasan tersebut, kita Melayu kita sini 7 hari. Bila kawasan yang terlampau sejuk, hal keadaan dia boleh drag sampai 8 hari, 9 hari. Dan kalau terlampau panas, biasa 7 hari, tengok 5 hari dah habis hal keadaan tersebut. Jadi dia melihat kepada keadaan negeri tersebut dan sebagainya, cuaca dan sebagainya, memberikan kesan. Itu sama juga berkenaan dengan permulaan kepada haid tadi tu lagu tu. Jadi kawasan tersebut memang badan budak-budak perempuan tu pun godang besar. Kita kata munasabah lah, ada dia haid awal ke, ada yang lambat ke dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, genap umur 15 tahun Qamariyah sekiranya tidak berlaku mimpi atau datang haid. Jadi dia kata hal keadaan haid pun tak datang, mimpi pun tak datang, tunggu punya tunggu tak ada. Tuan-tuan, tunggu punya tunggu tak ada. Bila tunggu punya tunggu tak ada, hukum kata apa? 15 tahun Qamariyah dia kena kira umur dah. Bila capai masuk 15 tahun Qamariyah, maka bermulalah diisytiharkan sebagai mukallaf atas dia. Contoh dia memang suara budak kecil, kita pun kata ni umur apa ni? Dia kata rompet 16 tahun dah, ni mukallaf. Dia kata apa? 3. Tuan-tuan, ada hal keadaan tersebut. Saya bisa jumpa tuan-tuan, dia kata 4, macam budak jajah 6, jajah 5. Bisa jumpa tuan-tuan, kecil lah. Kita pun kata ni sekolah jajah apa ni? Elok lah sikit dekat ustaz. Jajah orang dia kata 4 ustaz. Sorry, janganlah marah. Bagaimana tak marah? Memang orang kecil macam ni, dia fikir lah. Kita pun kata nak lagu mana hang kecil. Tapi kita kata lagu tu lah, tengok suara pun kecil, kita pun cuik lah. Umur berapa ni? Dia kata 3. Kita kata
Kalau tingkatan 3 tu umur pada tingkatan 3, sepatutnya awal sikit lah. Kalau ikut Qamariyah tadi tu awal sikit lah. Sebab Qamariyah kalau kita punya Masihi 31 hari, kecuali Februari 28. Kalau Qamariyah tadi tu ikut bulan, kita 29 30 hari, tak ada 31. Jadi kita ni awal sikit. Hal keadaan tersebut lah, awal berapa belas hari lah, kan? Jadi kita kata lagu tu. Kemudian tempoh haid, ada 3 tempoh haid, kan? Iaitu paling singkat, paling lama dan dalam keadaan biasa. Tempoh yang paling singkat ialah sehari semalam, 24 jam bagi seorang perempuan yang kena tangan haid. Ini makna kata keluar darah atas dia berhenti balik tuan-tuan, makna kata berhenti balik tu kira 24 jam. Hal keadaan tersebut. Ada juga hal keadaan dia keluar sikit tapi memadai, itu dinamakan sebagai haid. Itu minima, ni minima yang kita katakan tempoh yang paling singkat lah, sehari semalam tadi tu, 24 jam. Ada kalau ni wallahualam tak bisa jumpa hari, tak bisa jumpa lagi. Ustaz tu jumpa tak jumpa ni macam mana Ustaz tahu? Mana saya tahu tuan-tuan, hakim tanya. Kadang hakim tanya, dalam tempoh ni ada melakukan ni ke? Head masih ada lagi ke? Kadang dia abang sendiri head ada. Okey, nomor ke head? Dia abang, dia kata 7 hari. Ada yang paling cepat, dia kata tuan-tuan 3 hari. Jadi kita waktu kes tu kita dengar tuan-tuan, kita tahu lah, bukan 1-2 kes bicara tuan-tuan. Bicara ni beratus kes lah. Jadi kita dengar tuan-tuan, dia kata ni berapa ni? Okey, 7 hari. Nomor kebiasaan 7 hari. Sebahagian katanya normal ke? Sebab risau, kadang tak normal period dah. Dia nak jumpa satu lagi ni tak tahu ke berapa bulan akan datang. Jadi kalau kita kata lagu tu, period saya pendek, 3 hari. Kemudian nak jumpa satu lagi lama ke? Dia kata normal 1 bulan, selesai. Jadi mahkamah perintahkan. Ada juga yang mahkamah tanya umumnya, macam mana ni, ada period ke? Dia kata tak ada. Okey. Ada yang kata ada. Okey, normal. Ada hakim lagu tu. Ada hakim tanya sikit, dia yang hurai lebih. Tidak ada masalah tentang hal keadaan tersebut. Sebab sekarang ni bukan jadi satu aib. Bagi orang perempuan dia macam bukan satu perkara yang memalukan sangat. Sebetulnya perkara tersebut malukan lah. Mengaibkan dia nak sebut pun takut, dan sebagainya. Wallahualam. Tempoh yang paling lama ialah 15 hari 15 malam. Ada 15 hari dan malam tadi tu. Hal keadaan itu paling lama. Jadi kalau lebih daripada 15 hari, itu dinamakan sebagai istihadah. Kalau lebih daripada 15 hari. Jadi maksimum ada, biasa kita kata 7 hari. Dia boleh drag sampai 15 hari. Masuk hari ke-16, dia tak dinamakan sebagai darah haid, tapi dinamakan sebagai darah istihadah atas dia. Kemudian tempoh kebiasaan 6 ataupun 7 hari, itu tempoh biasa. Hal keadaan tersebut dalam kitab-kitab pun membicarakan berkenaan dengan tempoh tersebut adalah tempoh yang normal, hal keadaan bagi orang perempuan tadi tu. Begitu. Jadi kalau kita kata 6-7 hari, itu tempoh biasa. Sekurang-kurang ada apa? Tempoh suci antara 2 haid ialah 15 hari. Manakala tempoh suci yang paling lama tiada haidnya. Jadi apa maksud dia? Contoh lagu ni. Haid dia datang 1 sampai hari ni berapa bulan? 8. Betul? Hari ni 8. Jadi tuan-tuan, tempoh minima, dia kata sekurang-kurang tempoh, mana kata 15 hari ni tuan-tuan, dengan erti kata nak jumpa haid satu lagi 15 hari akan datang. Hari ni habis lah. Nak jumpa satu lagi, tapi dia menunggu lagu tu, 15 hari akan datang, barulah jumpa dia 7 hari 8 hari pula period. Nak jumpa lagi 15 hari. Contoh lagu tu lah. Tapi biasanya kita tuan-tuan, orang Melayu kita 28 hari. Mana kata 7 hari, 21 hari dia kosong. 21 hari tu dinamakan sebagai suci. Jadi period dia 7 hari, jadi dia ada 21 hari hak kosong. 21 hari itu suci. Kemudian dia datang period balik. Jadi 21 campur dengan 7, jadi 28 hari kitaran dia. Ada yang 30 hari. Mana kata 7 hari period, kemudian tuan-tuan, dia ada 23 hari yang dia suci. Apa kaitan suci ni pula? Sebab dia berkait dengan iddah.
Salah satu kurung 3 kali suci. Jadi iddah tu memberanan. Jadi iddah ni akan ditanya, iddah ni berapa lama? 3 kali suci. Hari ni suci ke, haid ke, suci yang telah disetubuhi? Hakim akan tanya. Dia pun kata okey, suci yang disetubuhi. Kalau dia sebut suci yang disetubuhi, jadi suci dia tidak dikira. Dia kena kira suci yang akan datang. Haid jumpa suci tu baru kira satu. Ada yang dia kata dia suci. Jadi kalau dia kata dia suci, haid ni dah start kira. Jadi suci ni dah start kira. Haid suci, haid suci, haid selesai. 3 kali suci tu kan hal keadaan. Faham tak ni tuan-tuan? Macam lambat tuan-tuan. Dia dah mula dia kata tak ada. Memang begitu tuan-tuan. Sebab tapi dia berkait dengan hukum. Tetap kena kira 3 kali suci juga. Dia pada keadaan yang normal. Hal keadaan setahu lah. Sebab dia masih ada period. Memang period normalnya lagu tu. Normalnya adalah 4 bulan. Tetapi kalau dia makan ubat, ada perbincangan fiqah. Ada pendapat kata tuan-tuan kena melihat kepada kebiasaan dia berapa hal keadaan tersebut. Tapi kalau kita kata memang dia orang yang normal, memang ada jenis lagu tu macam saya sebut tadi itulah. Habis hari ni nak jumpa tu 5 bulan akan datang. Sebab tu dia kata tadi tu, manakala tempoh suci yang paling lama tiada hadnya. Paling lama tempoh, kita kata kalau minimal 15 hari. Mungkin dia 300 hari ke, setahun ke, baru jumpa balik. Tuan-tuan karut dah mening kepala. Biasanya orang perempuan lah, kalau kata 4 bulan tadi ni tuan-tuan, dia nak kahwin pun payah juga. Dia nak kahwin tuan-tuan, dia kena tunggu 3 kali suci. Sebab normal dia memang lagu tu. Habis tu ustaz kata dia makan ubat mempercepatkan period dia. Ada hukum di sana? Tuan-tuan, hal keadaan tersebut ada hukum. Sama juga orang nak puasa dia makan ubat, nak menahan daripada haid. Sama juga orang yang pergi umrah dia makan ubat. Ada hukum di sana. Nanti kita bincang hukum dah. Jadi kita kena tahulah hal keadaan tersebut. Kalau normal, dia kena melihat kepada normal. Yang kedua, melihat kepada keadaan orang tersebut. Allah sikit lagi. Terdapat juga perempuan tidak didatangi haid selama setahun. 2 atau beberapa tahun. Penentuan tempoh tersebut berdasarkan kepada penelitian istiqra', iaitu membuat penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dan beberapa kejadian yang mendobitkannya. Hal keadaan tersebut mensabitkannya. Jadi tuan-tuan nak beritahu kepada kita hal keadaan bahawa kalau orang tu memang tak datang lama, nak kena tahu tak datang tu sebab apa. Adakah menopause ke? Dia kena cek perubatan. Kalau cek perubatan dia akan tengok ada kantung tu ke tak. Saya pun tak faham sangat tuan-tuan. Doktor tu apa? Mana kata yang darah tadi tu ada yang boleh menyebabkan dia berdarah balik, ataupun kita kata haid lagi, ataupun tak. Itu kan tanya perubatan tu, bukan kita kata berkait dengan kita lah. Cuma ada hukum di sana lah hal keadaan tersebut. Tapi kalau kita kata umumnya memang lagu tu, kalau dia kena tunggu juga. Sebab dia memang normalnya lagu tu. Lari tuan-tuan 4 hari dah. Tanya pula bila bercerai, dah 6 bulan dah. Okey lah, kita boleh kahwin dah lepas ni? Tak boleh, dan punya period ni baru sekali lah. Mangai keluar mangai lah. Dia bukan kira mengandung, dia kira tak ada masalah. Walaupun kita kata tak ada mengandung, hal keadaan tersebut melihat kepada kurung dia, salah satu kurung 3 kali suci juga. Tapi kalau kata dia iddah ni bukan bermaksud hanya kerana mengandung. Iddah ni hal keadaan mungkin bukan kerana mengandung, tapi kerana itu bersifat dengan ta'abudi, itu bersifat dengan peribadatan. Saya tengah bincang bab iddah ni tentang di Majlis Taqwa Kampung Baru. Contoh berkenaan dengan iddah dia iddah fasah. Iddah fasah atas dia lah. Jadi bila iddah fasah bukan bermaksud untuk rujuk tuan-tuan, tapi bermaksud hal keadaan nak tengok, nak istibra' atas isteri tadi tu untuk menahan diri dia. Dia kalau suami dia nak balik, kena akad nikah yang baru, mas kahwin yang baru, tak boleh rujuk. Kalau dia nak kahwin, dia kena habiskan
iddah tu baru boleh kahwin dengan lelaki lain. Hal keadaan tersebut. Jadi kita kata bukan hanya kerana mengandung saja. Kalau mengandung habis, kita kata beranak tadi tu habislah iddahnya habis semua. Wallahu a'lam. Sama. Apabila seorang perempuan mengalami keluar darah kuning, maafkan saya, mengalami keluar darah kurang daripada tempoh haid, iaitu yang paling pendek, iaitu kurang daripada sehari semalam, atau lebih daripada tempoh haid yang paling lama, iaitu melebihi 15 hari dan malam, maka darah tersebut dianggap darah penyakit istihadah. Dapat maksud siap? Kan? Jadi darah haid, darah apa? Darah kotor. Darah apa? Penyakit, darah istihadah. Betul. Ada jenis orang ni tuan-tuan, saya pernah jumpa tuan-tuan, dia kata, "Ustaz, saya pun tak tahu haid ke period ke apa." Kita kata kena tanya pegawai perubatan. Kalau tengok warna darah lagu mana? Dia kata, "Saya pun tak tahu Ustaz, warna darah sama je Ustaz. Nak kata merah pun tak, nak kata gelap sangat pun tak, hitam pun tak, keluar suka hati dia." Dia kata kena tanya pegawai perubatan. Tanya ustaz dah dulu. Ustaz pun tak tahu. Dia kata, kita berkata ada ustaz yang tahu, ada ustazah yang tahu. Mungkin boleh tanya sebagai contoh tuan-tuan, Dr. Anissa daripada Universiti Melaya, pakar rujuk tabung ngaji. Dia memang fiqh ibadat, dia mengajar saya berkenaan dengan haid ni tuan-tuan, dalam fiqh ibadat. Jadi boleh tanya dah. Satu kalau nak tanya perempuan dah. Kalau tanya ustaz Maulana banyak ada, Tufatul Aiza apa semua ada yang ngajar kan dekat Masjid Cina tu tuan-tuan. Okey. Yang ketiga, tanya pegawai perubatan tu lagi bagus. Nak confirmkan darah penyakit ke haid. Kalau darah penyakit ada hukum tentang dia. Darah penyakit dia wajib solat, dia wajib puasa. Yang istihadah tadi tu walaupun darah yang keluar dua-dua darah, tapi darah tadi tu beza hukum. Haid tak payah sembahyang, istihadah wajib sembahyang. Lagu tu pula ustaz. Poning ada ustaz. Kira langsam tak boleh kulluhum tuan-tuan. Sekali semua. Kita kata tak boleh, tak boleh. Dan memang ada hukum yang tersendiri berkenaan dengan hal tersebut. Dia sama lagi. Dan bukan darah haid. Darah haid dan darah istihadah dapat dibezakan berdasarkan warna dan kepekatannya. Itu pada asalnya. Tapi perempuan tu pun tak tahu tu. Yang dia kata ustaz, merah pun tak, hitam pun tak. Jadi macam mana ustaz? Saya lagi tak tahu, saya tak tahu apa. Saya darah pun tak pernah tengok. Dia kata begitu lah. Yang kita cuma mengaji pada hukum. Mengaji pada hukum. Jadi kita kata kalau ikut hukum, nak kena tahulah dulu darah tu lagu mana, kebiasaannya lagu mana dan sebagainya. Jadi dia kata ustaz, saya pun tak tahu, saya pun tak tahu, tanya pakar perubatan. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, berhenti sekat tu. Nanti kita sambung pula tuan-tuan berkenaan dengan istihadah. Sebab haid pun dia ada bincang lagi, panjang lagi tuan-tuan dalam kitab kita ni. Nanti kita bincang kan. Jadi nanti kita bincang ke depan, dia akan bincang masuk bab haid jugalah. Barulah kita akan masuk bab istihadah sikit lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Istihadah lebih daripada 15 hari. Memang kena solat. Sebab itulah kita sebut tadi mula-mula berkenaan dengan tempoh. Jadi ada 3 tempoh. Tempoh minima berkenaan dengan period tadi itu adalah sehari semalam. Jadi kalau kurang daripada sehari, tidak dinamakan sebagai darah haid, dinamakan sebagai darah istihadah. Contoh keluar sejam je, bleeding je biasa je. Bleeding sejam habis bleeding. Jadi ada dikira sebagai haid, tidak dikira sebagai haid. Haid ni mesti minimal 1 hari 1 malam. Satu. Yang kedua, kalau tempoh panjangnya adalah 15 hari 15 malam. Jadi contoh dia period hari ni, period 1 bulan, 15 hari bulan tu tuan-tuan tak habis lagi. Hal keadaan sebut. Jadi 16 tu nak kira apa? 16 kira istihadah, dia wajib sembahyang. Terakhir dia besar dia ada darah lagi. Berapa lama yang menunjukkan yang itu memang dah bukan
bukan hit ke tidak. Dan yang keluar lepas tu tak pasti je sama ada hit ke atau dengan Kebiasaan kalau merujuk kepada hadis Aisyah tadi tu, apabila dia merasakan kekeringan atas dia, yang pertama, yang kedua dicek akan dia. Dia cek sekiranya tidak ada kekuningan lagi, dah putih tadi tu, dan menjadi kebiasaannya pada hari yang ketujuh lagu tu dia mandi wajib. Jadi dikira sebagai dia mandi wajib lah. Tapi sekiranya datang balik datang balik berkenaan darah tadi tu, kalau dalam tempoh 15 hari diisytiharkan sebagai darah haid lagi. Diisytiharkan sebab dalam tempoh 15 hari dia mesti 15 hari saja. Kalau jadi berlaku berapa pun 15 hari. Cuma nak kena tahu juga yang kali kedua keluar tu sebab apa? Adakah kerana terjatuh ke? Kalau dia kata terjatuh, tak edilah haid tadi tu. Kalau kata bleeding biasa ke, jenis lagu mana ke, nak kena tahu jenis darah dia pula. Sebab darah yang haid tadi tu dah selesai dah. Sebab dia mesti keluar yang pertama mesti dalam keadaan banyak, sikit sampai kering. Selesai. Jadi kita kata kering dah mandi wajib dah. Jadi keluar hari yang ke-10. Yang 10 keluar tu sebab apa? Nak kena tahu satu. Yang kedua jenis darah tadi tu. Hal keadaan tersebut lah. Tapi dalam tempoh 15 hari, kalau dia tak tahu apa, boleh isytihar berkenaan dengan darah haid. Tu ada perbincangan dia tuan-tuan. Saya bukan faqih sangat bab tu. Tapi kita kata nomornya, basicnya kira lagu tu je lah. Allahu'alam. Ada soalan lain? Tak. Sebab tak ada kena-mengena dengan kita tuan-tuan. Tapi wajib kita tahu. Wajib tahu. Sebab tu saya kata dalam kitab Idahul Bab, wajib tahu. InsyaAllah lah kuliah akan datang, nanti kita akan bincang tuan-tuan berkenaan dengan bab haid tadi tu kan. Ulama-ulama kita ni pun tuan-tuan, sebab apa mereka kahwin 2, 3, 4? Antara salah satu faktornya tuan-tuan, sebab nak mengetahui berkenaan dengan kaedah haid tadi tu. Faham tak? Jadi perempuan yang pertama, bini pertama ni haid dia lagu mana, perempuan yang kedua haid dia lagu mana, ketiga haid dia lagu mana, beza darah dah. Ulama kita dia kahwin tu sebab dia nak tahu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kahwin lah. Kan? Saja abang tuan-tuan kalau berani lah. Tapi setakat ni forus haid tak berani. Dan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.